Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid Ustazah harap hari ini semua sehat. Hari ini kita teruskan lagi pembelajaran online kita, mata pelajaran ibadah tahun 1 di bawah tajuk konsep keambahan dalam Islam. Sebelum tu, jom kita sama-sama baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Seterusnya doa penerang hati. Rabbish li sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, tajuk yang pertama yaitu konsep keambahan dalam Islam. Pengertian kehambahan dalam beribadah. Okey, Allah pencipta manusia. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah. Kita telah dijadikan oleh Allah. Firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 3, khalaqal insa, yang bermaksud Allah telah menjadikan manusia. Semua makhluk yang dicipta Allah adalah hamba kepada Allah. Yang kedua yaitu dalil nakli tentang keambahan kepada Allah. Dalam surah Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang bermaksud dan tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Dalam surah Al-Zariyat ayat 56. Amalan manusia. Semua amalan baik manusia adalah ibadah. Contohnya amalan baik kamu boleh tengok dalam gambar. Contohnya seperti belajar, menggosok gigi, solat, bercakap dengan sopan, puasa dan lain-lain. Peranan manusia sebagai hamba Allah. Kita lah kan hamba Allah. Apa tugas-tugas kita sebagai hamba Allah? Kamu tengok gambar yang pertama. Gambar pertama itu ialah sentiasa beribadah kepada Allah. Gambar kedua, tidak mensyirikkan Allah. Gambar ketiga, berbuat baik sesama manusia. Gambar keempat, menjaga alam sekitar. Gambar kelima, memelihara haiwan dan tumbuhan. Baiklah, seterusnya ibadah. Ibadah ni ada dua bahagian. Yang pertama ibadah khusus, yang kedua ibadah umum. Ada berapa ibadah murid-murid? Betul, ada dua. Ustazah bagi penerangan tentang ibadah yang pertama iaitu ibadah umum. Ibadah umum ini ialah melakukan amalan atau perkara baik yang disukai dan diredai oleh Allah. Contoh ibadah umum ialah makan, minum, membaca buku, menolong orang, berjual beli, tidak membazir dan lain-lain. Ibadah umum ni maksudnya ibadah ataupun perkara yang kita buat setiap hari dalam kehidupan kita. Semua orang lah kan. Ibadah yang kedua pula iaitu ibadah khusus. Ibadah khusus ni bermaksud ibadah yang disyariatkan oleh Allah untuk diamalkan oleh manusia. Ibadah khusus ni perkara yang wajib orang Islam buat. Contohnya solat, puasa, membayar zakat dan menunaikan haji. Cuba kamu tengok gambar di bawah tu. Ada gambar orang sembahyang, bayar zakat, menunaikan haji. Itu adalah contoh-contoh ibadah khusus.
Yang ini pula contoh ibadah umum. Contohnya makan, bersukan, belajar, merawat orang sakit, bersedekah, menyapu sampah, bercucuk tanam, dan berjual beli. Alhamdulillah, Ustazah harap apa yang Ustazah terangkan itu kamu dapat paham. Dalam tajuk ni kamu kena faham dua perkara. Yang pertama, konsep kehambaan itu maksudnya kita ini hamba kepada Allah. Jadi apabila kita jadi hamba kepada Allah, kita mesti buat perkara di dunia ini sesuatu yang Allah suka, dan jangan buat apa yang Allah tidak suka. Dan yang kedua, kamu kena tahu ibadah. Ibadah itu ada dua, yaitu pertama ibadah umum, yang kedua ibadah khusus. Dan kamu kena tahu ibadah umum itu apa contohnya, ibadah khusus itu pula apa contohnya. Oke, sampai jumpa lagi di mata pelajaran yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.